Selama beberapa dekad, menggelarkan diri Anda sebagai seorang sosialis dalam politik Amerika dianggap sebagai bunuh diri politik. Tetapi label itu semakin menjadi satu kelebihan untuk generasi baru calon-calon. Momentum itu semakin meningkat dengan kemenangan Zoran Mamdani di New York. Dan pada tahun 2026, Sosialis Demokratik telah meraih kemenangan dari pilihan raya Kongres hingga ke pemilihan utama Senat Demokrat Florida. Tawaran mereka kebanyakannya berfokus pada ekonomi. Kos perumahan yang lebih rendah, kesatuan sekerja yang lebih kukuh, peluasan penjagaan kesehatan, dan cukai yang lebih tinggi ke atas golongan kaya. Dan mereka sangat bergantung kepada pengundi muda, sukarelawan akar umbi, dan sumbangan kecil berbanding institusi parti tradisional. Tetapi ada satu lagi isu yang semakin penting, Israel. Ramai daripada calon-calon ini sangat kritikal terhadap dasar Israel, menentang atau mahu mengehadkan bantuan ketenteraan AIS, dan secara terbuka mencabar perbelanjaan kumpulan pro-Israel dalam pemilihan utama Demokrat. Itu bermakna Israel bukan lagi sekedar isu dasar luar negara. Di sebahagian Parti Demokrat, ia sedang menjadi isu utama kempen dan satu lagi garis pemisah antara golongan arus Perdana Parti dan kumpulan kiri progresif yang semakin berkembang. Baiklah, bersama kita untuk perdebatan malam ini ialah Henry Olsen, Fellow Kanan di Ethics and Public Policy Center, serta host podcast Conservatives Crossroads. Benjamin Burgess, kolumnis di Jacobin dan juga penulis bersama buku yang akan datang, The Blueprint, How Socialism, Bagaimana Sosialisme, boleh berfungsi di dunia sebenar. Dan Owen Alterman, wartawan kanan kami di I24 News. Jadi mari kita mulakan dengan pusingan soalan pangpas 30 saat kita. Adakah reaksi balas terhadap Israel merupakan sebab utama mengapa sosialisme demokratik semakin meningkat di Amerika Syarikat? Ingat, setiap daripada anda mempunyai 30 saat untuk jawapan pertama ini. Henry, anda mula dahulu. Ia bukan sebab utama sosialisme demokratik semakin meningkat dan golongan kiri telah lama meningkat dalam Parti Demokrat. Tetapi ia adalah isu yang penting, dan ia memperjelaskan beberapa kritikan yang mereka ada terhadap pihak atasan demokratik dengan cara yang sangat emosional yang menarik perhatian pengundi mereka. Ben, apa pendapat awak tentang soalan ini? Ya, saya setuju bahawa itu bukan sebab utama adalah ekonomi. Tetapi ia memang salah satu daripada sebab-sebabnya. Rakyat Amerika telah bertahun-tahun menyaksikan bom buatan Amerika dijatuhkan ke atas wad kanser, masjid dan pusat jagaan kanak-kanak. Memang agak pelik jika ramai antara kita tidak berasa jijik dengan kepimpinan Demokrat yang pada asalnya mengundi untuk menghantar senjata tersebut. Baiklah, Owen Alterman, apa pendapat anda tentang soalan ini? Untuk benar-benar mengetepikan kewajaran kritikan terhadap dasar Israel di Gaza. Lihat, saya setuju dengan kedua-duanya. Jelas sekali, ini terutamanya berkaitan dengan kebimbangan ekonomi. Satu tinjauan CNBC menunjukkan bahawa 72% daripada golongan berumur 18 hingga 34 tahun berpendapat ekonomi Amerika berada dalam keadaan yang teruk. Hanya 5% yang mempunyai pandangan bahawa keadaan adalah baik. Tetapi isu Israel penting bagi mereka kerana ia mudah diselesaikan. Hentikan sahaja bantuan, hentikan penghantaran senjata dan sebagainya. Menyelesaikan isu pendidikan, kos pendidikan, perumahan dan penjagaan kesihatan itu jauh lebih rumit. Adalah lebih mudah untuk menumpukan pada isu Israel dan secara umum Israel tidak popular. Jadi ia juga membantu mereka dari segi pilihan raya. Baiklah, jadi saya ingin beralih ke soalan seterusnya. Sekarang kita akan membenarkan panelis memberikan jawapan yang lebih panjang. Anda tahu, kita telah melihat banyak tumpuan diberikan kepada Israel dan dasar luar secara umum di kalangan calon sosialis demokrat. Salah satu jawatan itu, contohnya, ialah Datuk Bandar Bandaraya New York. Mengapa calon sosialis demokrat ini begitu memberi tumpuan kepada Israel dan dasar luar secara umum, sedangkan mereka bertanding untuk jawatan seperti Datuk Bandar Bandaraya New York? Henry? Saya rasa kerana golongan kiri Demokrat benar-benar marah tentang perkara itu. Dan ia adalah sesuatu yang mereka boleh bincangkan. Dan ramai antara mereka bertanding untuk jawatan persekutuan di mana isu ini sangat penting. Maksud saya, kempen Mamdani untuk Bandaraya New York bukanlah berdasarkan isu Israel dan Gaza. Tetapi ia adalah isu yang memberi motivasi kepada ramai orang progresif, termasuk ramai yang berlatar belakangkan Yahudi juga, agak pelik, terutamanya di Bandaraya New York. Tetapi dalam perlumbaan persekutuan, pilihan raya Senat, pilihan raya Dewan Perwakilan, di mana mereka benar-benar semakin maju tahun ini, isu persekutuan mengenai bantuan kepada Israel dan Perang Gaza memang sangat berkait rapat dengan skop tugas tersebut. Dan itulah salah satu sebab mengapa mereka membincangkannya. Menarik. Ben, apa pendapat awak tentang perkara ini? Ya, saya setuju bahawa ini bukanlah perkara yang menjadi tumpuan kebanyakan calon sosialis demokratik untuk jawatan tempatan. Sudah tentu bukan perkara yang menjadi tumpuan Zoran, walaupun orang ramai bertanya kepadanya tanpa henti. Tetapi saya ingin menunjukkan bahawa idea bahawa sosialis demokratik ini seolah-olah terlalu memberi tumpuan kepada isu ini sebenarnya tidak benar bagi sesiapa yang masih ingat lebih daripada setahun dua. Sebelum Zoran, setiap seorang Datuk Bandar New York akan memastikan untuk membuat lawatan ziarah ke Israel.
Dan tiada seorang pun daripada mereka yang sekarang bertanya, kenapa? Anda tahu kenapa sosialis demokratik ini begitu fokus kepada Israel, pernah mempunyai masalah dengan perkara itu? Elit politik sentiasa memberi tumpuan kepada Israel, cuma politik di sebalik tumpuan itu yang telah berubah. Owen, apa respons awak terhadap perkara itu? Begini, seperti yang saya katakan, saya rasa ini adalah isu penting untuk sosialis demokratik kerana ia adalah isu yang mudah untuk diselesaikan, betul? Ia adalah isu yang tidak melibatkan kos besar untuk ahli politik. Penyelesaiannya juga tidak terlalu rumit. Hanya undi menentang bantuan itu, dan kemudian undi menentang penjualan senjata ofensif, dan kemudian undi menentang penjualan senjata pertahanan. Kemudian putuskan hubungan, mulakan sekatan, kerana jelas, golongan kiri radikal di Amerika Syarikat tidak akan berhenti dengan bantuan itu. Mereka akan terus mendesak. Sangat bercita-cita tinggi dalam isu ini. Dan Israel secara amnya tidak popular. Ia bukan sahaja tidak popular di kalangan golongan kiri, ia juga tidak popular di kalangan golongan bebas dan tidak popular di kalangan konservatif muda serta Republikan muda. Jadi ini adalah isu yang mereka rasa boleh memberi mereka kelebihan dalam pilihan raya. Ia juga, Natasha, mengaitkan isu wang dalam politik kerana peranan AIPAC dalam begitu banyak pemilihan pendahuluan Demokrat ini. Jadi, mereka boleh mengambil dua pendekatan dalam hal ini. Mereka boleh menentang Israel dan mengkritik dasar Israel dan juga menentang isu wang dalam politik, mengaitkannya bersama dan mengaitkannya dengan pandangan dunia mereka yang lebih besar. Dalam isu di mana penyelesaiannya jauh lebih mudah daripada mengurangkan kos pendidikan kolej, menangani kekurangan perumahan di bandar-bandar utama dan sudah tentu dalam menangani isu penjagaan kesihatan yang telah membelenggu politik Amerika selama beberapa dekad. Isu Israel jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Ia jauh lebih popular bagi mereka. Jadi, sudah tentu ia akan menjadi isu yang calon-calon cenderung untuk fokuskan, termasuk di tempat seperti New York. Anda tahu, sosialis demokratik sedang memenangi pilihan raya utama yang berprofil tinggi. Kenapa sekarang? Apakah yang benar-benar mendapat sambutan daripada penundi tetapi gagal ditangani oleh Demokrat arus perdana? Dan saya ingin mendengar pendapat Anda tentang perkara itu. Ya, saya rasa terdapat banyak isu lama yang telah lama membara sehingga kemarahan orang ramai benar-benar memuncak. Saya rasa penjagaan kesihatan yang telah disebut beberapa kali adalah salah satu daripadanya. Saya sebenarnya menolak tanggapan bahawa dari segi dasar, penjagaan kesihatan adalah sesuatu yang sangat sukar untuk difikirkan cara menanganinya. Sosialis Demokratik sudah tentu telah mempunyai penyelesaian yang sangat konsisten, iaitu bergerak ke arah sistem Medicare untuk semua dengan pembayar tunggal yang secara ironinya serupa dengan apa yang telah dilaksanakan di Israel sejak sekian lama. Dan tak ada apa-apa yang terlalu rumit tentang perkara itu. Dan seruan supaya kita berhenti membelanjakan wang untuk bom bagi membunuh orang tidak bersalah di luar negara dan mula membelanjakannya untuk keperluan sosial di dalam negara adalah sesuatu yang masuk akal bagi ramai rakyat Amerika biasa pada masa ini. Henry, apa pendapat awak tentang perkara ini? Golongan kiri Demokrat telah memberontak terhadap kepimpinan Demokrat sejak era Bill Clinton. Kita pernah menghadapi pemberontakan dalam Parti Demokrat berhubung rang Undang-Undang Pembaharuan Kebajikan. Kita juga menghadapi cabaran dari golongan kiri pada tahun 2000 dalam pilihan raya umum daripada Ralph Nader dan pada tahun 2004 daripada Howard Dean. Apa yang menjadikannya semakin jelas sekarang saya rasa adalah beberapa perkara. Salah satunya ialah kebimbangan ekonomi yang sangat serius di mana mereka yang tidak berada dalam kelompok itu biasanya tersisih. Dan jika Anda cenderung ke kiri, itu bermakna Anda cenderung ke kiri yang lebih ekstrim. Dan kemudian Anda ada fakta bahwa Donald Trump telah dipilih 2 kali dan pihak atasan Demokrat yang sentiasa menjual diri mereka sebagai kumpulan yang tahu cara untuk menang terpaksa mengakui pelbagai kekalahan. Kepada seorang lelaki yang semua Demokrat benci, tetapi sosialis demokratik dan golongan progresif khususnya sangat amat membenci dan meluat. Jadi sekarang Anda ada situasi di mana kira-kira separuh daripada pangkalan pengundi Parti Demokrat di seluruh negara mahu menyingkirkan pihak atasan Demokrat kerana mereka sentiasa tidak berpuas hati dengannya. Dan mereka khususnya sangat tidak berpuas hati kerana dalam pandangan golongan progresif Demokrat, mereka secara tidak langsung membantu membolehkan pemerintahan seorang lelaki yang mereka benci. Anda tahu, dan saya ingin beralih kepada Anda. Ia hampir kedengaran seperti Israel boleh menyatukan sebahagian daripada golongan kiri dan kanan Amerika. Terutamanya, kita mendengar kritikan yang sama daripada Anda tahu. Sebagai contoh, dalam perbualan ini, kedua-dua, Henry dan Ben, apabila ia berkaitan dengan kritikan terhadap campur tangan tentera AS dan bantuan luar negara. Betul, ia bukan sahaja golongan kiri dan kanan ekstrim, Natasha. Ia juga golongan tengah. Ramai pengundi bebas juga tidak suka Israel. Dan jika anda lihat sebagai contoh, di negeri asal saya Michigan, dalam kempen pemilihan pendahuluan Abdul El Sayed dan kini kempen pilihan raya umumnya, mesej beliau mengenai Israel disasarkan kepada pengundi bebas. Betul? Apa yang dia katakan? Pada dasarnya sama seperti apa yang tetamu kita katakan. Wang yang dibelanjakan untuk bantuan kepada Israel boleh digunakan untuk penjagaan kesihatan. Tidak mengapa. Sudah tentu ia hanyalah setitik di lautan berbanding bajet persekutuan yang lebih besar. Bajet. Itu bukan sebabnya. Ramai rakyat Amerika tidak mempunyai penjagaan kesihatan yang sewajarnya atau tempat tinggal atau kos pendidikan yang terlalu tinggi. Ia tiada kaitan dengan Israel, tetapi ia adalah cara yang berguna untuk dia mengetengahkan isu ini dan menyentuh kebimbangan ekonomi itu. Awak tahu, mengenai soalan yang lebih besar, Natasha, ada satu artikel yang hebat dalam The Atlantic oleh penulis Tyler Austin Harper bertajuk Kenapa Anak Orang Kaya Suka Sosialisme? Dan apa yang dia katakan sebenarnya, saya akan ringkaskan hujah itu sedikit. Apa yang anda lihat
10 tahun lalu, ini pendapat saya, ialah kelas pekerja kulit putih memberontak terhadap situasi ekonomi dan cenderung ke arah sayap kanan ekstrim dan Donald Trump. Sekarang, anda melihat kelas pertengahan kulit putih, kelas terpelajar kulit putih pula memberontak terhadap keadaan ekonomi, kemunculan AI, komodifikasi, atau saya rasa perkataan yang dia gunakan dalam artikel itu, pekerjaan pengurusan tersebut, betul? Pekerjaan yang dahulunya anda boleh dapatkan dengan pergi ke college di Amerika Syarikat, lulus dengan ijazah, tidak lama dahulu, hanya satu generasi yang lalu, dan mengharapkan untuk mendapat pekerjaan kelas pertengahan yang stabil. Itu jelas sekali sudah tidak benar lagi. Generasi Z merasainya dan sedang meluahkan kemarahan itu di peti undi pada akhirnya, betul? Dan kita telah melihatnya baru-baru ini dalam pemilihan utama Senat Michigan, di mana seperti biasa dalam pemilihan utama ini, mereka yang paling tertarik kepada calon sayap kiri ekstrim adalah golongan muda yang mempunyai ijazah college dan berpendapatan rendah. Dan kumpulan rakyat Amerika yang berpendidikan tetapi semakin menurun taraf hidupnya, itulah kumpulan yang paling cenderung kepada sosialisme demokratik. Jadi, jika 10 tahun lalu Anda melihat pemberontakan kelas pekerja kulit putih yang memberi impak besar dalam politik Amerika, apa yang mungkin kita lihat sekarang ialah pemberontakan kelas pertengahan kulit putih. Dan malah dalam beberapa kelas pertengahan atasan kulit putih juga yang takut dengan AI dan krisis kemampuan membeli dengan perasaan bahwa pihak atasan tidak memberikan mereka penyelesaian. Ben, apa respons anda terhadap semua yang Owen baru sahaja katakan? Ya, saya rasa anda tidak akan memenangi majoriti undi di New York City hanya dengan pengundi kelas profesional yang mobiliti sosialnya semakin merosot. Walaupun tidak dapat dinafikan, itu memang sebahagiannya. Kerana ramai pengundi seperti itu semakin sedar bahawa mereka tidak akan dapat. Anda tahu mereka tidak akan mendapat apa yang dijanjikan hanya dengan pergi ke college dan mengikut peraturan. Dan kepentingan mereka sebenarnya banyak persamaan dengan kepentingan kelas pekerja yang lain. Saya juga ingin menunjukkan bahawa Anda tidak perlu berfikir begitu. Sebahagian besar wang yang sepatutnya digunakan untuk penjagaan kesihatan sedang digunakan untuk membeli bom bagi dijatuhkan ke atas pusat jagaan kanak-kanak. Untuk berfikir bahawa ia adalah satu kebejatan moral apabila kita membelanjakan wang itu di sana, sedangkan setiap dolar yang dibelanjakan untuk itu boleh digunakan untuk keperluan sosial di dalam negara. Dan sudah tentu, tiada misteri besar tentang bagaimana untuk membiayai Medicare untuk semua. Sebenarnya, Anda tahu, pada tahun 2020, malah Libertarian Mercatus Institute secara tidak sengaja menemui dalam kajian mereka. Jika kita beralih kepada sistem itu, sebenarnya ia akan menjimatkan wang kepada pembayar cukai berpendapatan sederhana yang tidak perlu lagi membayar premium dan bayaran bersama. Dan Anda tahu, jika Anda bandingkan itu dengan cukai tambahan untuk membayar Medicare untuk semua, sebenarnya mereka akan mempunyai lebih banyak wang dalam poket mereka. Menarik, Henry. Saya ingin bertanya kepada anda. Adakah anda fikir Israel telah menjadi ujian penentu untuk Demokrat dengan cara yang tidak berlaku beberapa tahun lalu? Saya tidak pasti ia adalah ujian penentu, walaupun bagi setengah pengundi progresif, ia memang menjadi ujian penentu. Dan bagi setengah pengundi arus Perdana Parti, pendirian sebaliknya, iaitu meneruskan sokongan tradisional terhadap Israel juga merupakan ujian penentu. Saya rasa ia lebih kepada petunjuk di mana Anda berdiri berkenaan dengan menggulingkan status quo. Tetapi mungkin terdapat ramai pengundi di kedua-dua belah pihak yang menganggapnya sebagai ujian penentu. Saya rasa persoalan yang lebih besar ialah pertama sekali kita berada dalam tahun keempat, tahun ketiga, tahun keempat perang di Gaza dan pelbagai peperangan lain yang ia taja atau cetuskan. Penglibatan Amerika di Iran saya rasa berkait rapat dengan sebabnya. Setengah orang mengaitkannya dengan aktiviti di Timur Tengah yang bermula dengan serangan kejam dan tidak bersebab oleh Hamas ke atas warga Israel yang tidak bersalah serta berkaitan dengan sokongan terhadap Israel. Pangkalan pengundi Republikan masih sebagian besarnya menyokong. Adakah jika Anda lihat pada Republikan yang berumur bawah 50 tahun, mereka masih cenderung menyokong dasar presiden berkaitan Israel dan Iran. Dan pengundi yang berumur lebih 50 tahun sangat menyokong mereka. Dan umur median bagi pengundi pemilihan pendahuluan Parti Republikan ialah 57 tahun. Jadi Parti Republikan kekal teguh menyokong pakatan tradisional dengan Israel dalam kalangan pengundinya. Kesukarannya ialah Parti Demokrat kini berpecah dengan majoriti yang besar mahu sekurang-kurangnya menyesuaikannya semula. Owen, kamu tahu? Saya berminat nak dengar pandangan awak. 5 tahun dari sekarang, adakah awak menjangkakan Parti Demokratik akan menjadi lebih sosialis dan lebih kritikal terhadap Israel? Atau adakah ini hanya satu trend sementara yang akan berlalu? Atau di antara kedua-duanya? Tapi biar saya jawab dengan cepat kepada 3 perkara. Pertama sekali, Israel menyasarkan hospital dan pusat jagaan harian di Gaza kerana ia digunakan bertentangan dengan undang-undang antarabangsa oleh sebuah organisasi pengganas. Sebagai kemudahan ketenteraan, untuk kegunaan ketenteraan dan bukan kegunaan awam yang menjadikannya sasaran yang sah di sisi undang-undang antarabangsa, sudah tentu dengan mengambil kira keseimbangan dengan kadar korban awam dan semua analisis berkaitan.
Jadi, adalah terlalu simplistik untuk menggambarkan dasar Israel di Gaza dengan cara sebegitu. Mengenai kemenangan Ramdas, saya rasa Benjamin betul dan dia memang patut dinyatakan perkara itu. Dan dalam satu aspek, pengundi minority telah menjadi penentu kuasa dalam banyak pemilihan pendahuluan Parti Demokrat ini. Atau di New York, di mana pilihan raya umum dalam satu aspek adalah seperti pemilihan pendahuluan Parti Demokrat. Dan Anda telah melihat calon seperti Mamdani dan Angie Nixon di Florida berjaya kerana mereka mampu meraih undi minority. Dan calon seperti Abdul El Sayed hanya berjaya dengan tipis kerana beliau lebih lemah dalam kalangan kumpulan tersebut. Jadi, ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Dan mengenai penjagaan kesihatan dan pelaksanaannya, lihat, mungkin benar bahawa penyelesaiannya nampak mudah, tetapi pelaksanaannya mungkin sukar kerana cara pembiayaannya yang telah kita sebutkan tadi. Untuk menjawab soalan anda tentang Parti Demokratik, lihat, saya rasa ia berada di tengah-tengah. Saya tidak fikir semua tuntutan dan keinginan aktivis demokratik sosialis akan dapat dipenuhi dalam kehidupan sebenar sepanjang tempoh 5 tahun memegang kuasa. Namun, saya memang berpendapat dan saya sangat yakin bahawa ahli politik demokratik purata dan pengundi demokratik purata dalam masa 5 tahun akan menjadi jauh kurang menyokong Israel dan lebih cenderung ke kiri dari segi ekonomi berbanding pengundi demokratik sepanjang 20-30 tahun yang lalu. Dan ia akan menuntut perubahan sebenar dalam kos pendidikan, perumahan dan penjagaan kesihatan. Saya rasa perkara itu tidak akan hilang. Dan sudah tentu, bagi Israel dan komuniti Yahudi yang berorganisasi di Amerika Syarikat, ini merupakan satu cabaran besar kerana undi dan pengaruh mereka berisiko menjadi kecil berbanding kumpulan orang yang jauh lebih besar ini, yang mempunyai tuntutan terhadap pelbagai isu ini, termasuk mengenai Israel. Ben, saya nampak awak menggelengkan kepala. Ya, saya rasa tiada siapa yang masih berakal mempercayai perkara itu. Setiap pusat jagaan harian, setiap ward cancer, setiap masjid, setiap universiti, setiap sekolah rendah di Gaza. Itu semua yang dibom, kononnya digunakan sebagai sasaran tentera. Anda tahu, digunakan untuk tujuan ketenteraan. Kononnya ada senjata disimpan di situ. Saya rasa itu sangat mengarut. Dan saya tak pasti ada sesiapa di dunia ini selain Israel sendiri yang masih mempercayai perkara itu pada tahun 2026. Jadi ya, saya rasa itu memang benar-benar mengarut. Mengenai prospek apa yang akan berlaku dalam 5 tahun akan datang, saya rasa adalah tidak bijak untuk terlalu yakin tentang perkara ini. Banyak perkara boleh berubah dalam 5 tahun. Tapi saya ingin katakan satu perkara. Kekuatan asas yang mendorong rasa jijik rakyat Amerika biasa terhadap sistem penjagaan kesehatan kita yang bersifat pemangsa dengan undang-undang buruh kita yang sangat anti kesatuan. Dan ya, dengan dasar luar negara yang merangkumi perkara seperti sokongan kepada Israel, semua ini tidak akan kemana-mana dan sesiapa yang fikir ia akan berubah sedang menipu diri sendiri. Baiklah, saya ingin dengar apa yang awak ingin katakan. Henry? Ya. Saya rasa Parti Demokrat telah bergerak ke kiri untuk sekian lama. Dan persoalan besar ialah bukan sama ada sosialis demokratik akan menguasai segalanya. Saya rasa mereka tidak akan. Tapi bolehkah Parti Demokrat yang telah kehilangan sokongan dalam kalangan pengundi Amerika dari segi sama ada mereka sanggup mengaku mereka Demokrat? Bolehkah mereka terus berbuat demikian apabila orang ramai semakin cenderung ke kiri? Dalam pilihan raya 2024, Kamala Harris memenangi 95% Demokrat dan seorang bebas. Beliau kalah dalam pilihan raya dan kalah undi popular kerana buat pertama kali sejak 1932, lebih ramai pengundi hadir ke pusat undi dan menyatakan bahawa mereka adalah Republikan. Saya rasa populis Republikan boleh memberi respon kepada tuntutan ekonomi kelas pertengahan dengan cara yang mungkin lebih menarik kepada orang yang berasa terpinggir oleh Parti Demokrat yang semakin condong ke kiri. Pengundi Demokrat median kini lebih ke kiri berbanding 6 tahun lalu. Ahli politik Demokrat median pula sedang berusaha mengejar kedudukan pengundi mereka. Persoalannya ialah perkara ini juga nampaknya semakin memperbesar jurang dengan pengundi Amerika median yang berada di tengah. Dan jika Republikan dapat mengandra kesempatan daripadanya, kita mungkin akan melihat Parti Demokrat yang berada di sebelah kiri, tetapi juga tersisih daripada kuasa. Henry, maksud saya adalah adil untuk mengatakan bahawa pengundi Republikan purata juga nampaknya semakin kurang menyokong Israel. Sama seperti Demokrat yang kini semakin condong ke arah kiri. Saya rasa perkara itu kebanyakannya terhad kepada pengundi Republikan di bawah umur 45 tahun. Pengundi Republikan yang berumur lebih 45 tahun, terutamanya yang berumur lebih 50 tahun, masih hampir sama kuat menyokong Israel seperti sebelum Perang Iran, sebelum Perang Gaza. Dan seperti yang saya katakan, pengundi median dalam pemilihan utama Republikan, yaitu mereka yang menentukan siapa pemegang jawatan, berumur 57 tahun. Jadi ya, memang ada sedikit perubahan, tetapi ia sangat dibesar-besarkan. Dan satu lagi perkara ialah, kebanyakan rakyat Amerika tidak tahu banyak tentang Israel. Dan mereka memang begitu. Ramai daripada mereka yang berumur bawah 35 tahun telah membesar dalam suasana yang pada dasarnya menyamakan Israel dengan Bibi Netanyahu. Dan pada satu ketika nanti, sama ada pada bulan Oktober atau beberapa tahun selepas itu, Bibi Netanyahu tidak lagi akan menjadi Perdana Menteri. Dan apabila kita melihat kerajaan Israel yang berbeza, walaupun mungkin kerajaan itu tegas atau keras dalam soal keselamatan,
tetapi tidak dibebani oleh beberapa keanehan beliau dan urusan pribadinya dengan Amerika serta pemimpin asing yang lain. Kita mungkin akan melihat kebangkitan semula sokongan terhadap Israel apabila Israel tidak lagi disamakan dengan Bibi. Menarik, baiklah Owen. Malangnya saya tidak dapat kembali kepada Anda kerana kita perlu menamatkan segmen rancangan ini. Kita akan berehat seketika. Rehat iklan sekejap, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panelis kita atas perbincangan ini. Teruskan bersama kami di Global Eye. Kami akan kembali sebentar lagi.